Okey, baik, bertemu kembali. Kita nak meneruskan lagi momentum berkenaan pasca bajet 2023 ini. Kalau seketika tadi Munawar bersama dengan tetamu kita berkongsi berkenaan cara untuk memperkasakan ekonomi gig. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan bagaimanakah sokongan yang boleh diberikan dalam sektor perniagaan. Jadi hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Cik Muhammad Faisal Abdul Malik selaku penganalisa korporat dan juga perniagaan. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi Malaysia. Okey, baik. Orang kata bagi bajet 2023 ini pastinya tumpuan terhadap PMKS ini antara perkara yang utama kita perlu berikan penumpuan. Antara yang diberikan grant berjumlah sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada PMKS ini. Bagaimana sebenarnya peniaga-peniaga di luar sana boleh memanfaatkan grant yang bakal diberikan oleh pihak kerajaan ini? Terima kasih Syudah. Dalam ekosistem perniagaan harus diingat bahawa PMKS merupakan golongan peniaga yang merupakan dalam hierarki yang paling bawah. Maksud saya ini dalam konteks saiz perniagaan, modal, julat keuntungan dan juga saiz operasi. Jadi ia merupakan golongan secara tidak langsung the most vulnerable group dengan izin. Jadi maksudnya di sini adalah dalam konteks penarafan SME Corp. Penarafan ini dalam konteks jumlah pekerja dengan jumlah jualan tahunan. Saya ingin kupaskan sedikitlah 3 kategori dalam konteks PMKS ini. Yang pertama adalah yang paling bawah iaitu kategori mikro. Maknanya saiz dalam konteks jualan tahunan kurang daripada 300,000 dengan kaki tangan yang kurang daripada 5 orang. Kategori kedua adalah kecil, maknanya dalam konteks servis ataupun produk manufacturing. Dan golongan yang ketiga adalah yang dipanggil sederhana. Jadi maknanya PMKS ini sendiri terbagi kepada 3 kategori besar pada konteks ini. Jadi apa yang grant RM1,000 ini saya pasti ia memberi manfaat dalam konteks PMKS bersaiz mikro ini. Tetapi kalau kita tengok saiz yang bersaiz sederhana, yang mana contohnya dalam konteks manufacturing di antara 15 juta hingga 50 juta jualan, maknanya 1,000 ini tidak mampu memberikan kesan kepada mereka lah. Dalam konteks itu. Jadi itulah ini bermakna mereka ataupun peniaga PMKS yang pada kategori mikro ini sebenarnya yang benar-benar memerlukan grant RM1,000 ini, dan mereka perlu memastikan agar penerimaan grant ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Apakah yang perlu diperhalusi oleh peniaga-peniaga mikro ini sekiranya mereka menerima grant tersebut? Barangkali kos barang sudah meningkat sekarang ini, berkalanya kadang-kadang ada, kadang-kadang naik turun juga. Kita tak tahu selepas ini macam mana sebab kita mengalami monsun, peralihan angin monsun, banjir dan sebagainya. Jadi apa perkara yang mereka perlu utamakan terlebih dahulu sekiranya mereka berjaya menerima grant ini? Sudah tentu dalam konteks PMKS ini, fokus kepada mikro ini adalah, fokus utama adalah kepada operasian pengoperasian itu sendiri, sama ada dalam konteks barangan, pembelian stok bahan, ataupun dalam konteks overhead, maknanya electric bill dan sebagainya dalam konteks ini. Saya melihat itu merupakan perkara yang paling utama. Janganlah pergi kepada gadget dan sebagainya, contoh. Dalam konteks lebih kepada menjurus kepada pembantuan kelestarian perniagaan itu sendiri. Gaji pekerja dan sebagainya. Ya, betul. Cukup, itu adalah kepentingan utama. Selain daripada grant yang diumumkan di bawah bajet 2023, pengecualian cukai juga antara perkara yang kita boleh berikan tumpuan untuk para peniaga, orang kata menghidupkan kembali perniagaan mereka pasca pandemik COVID-19 ini. Jadi pengecualian cukai ini adakah sebenarnya boleh membantu untuk meningkatkan aliran keuangan peniaga-peniaga PMKS ini untuk menampung semula kos-kos perniagaan mereka yang selama ini terjejas sebabkan terutamanya oleh sebabkan pandemik ni? Okey. Segala jenis bantuanlah di era ini, di masa ini pasca COVID, dengan kembali setan apa yang diunjuran oleh World Bank, United Nations, IMF, semestinya memberi satu sinar harapan kepada PMKS, khususnya mikro. Saya rasa mana-mana kerajaan pun akan mengambil inisiatif yang lebih kurang sama, mungkin mekanismenya saja berbeza. Jadi teks dalam konteks tax saving ini pastinya memberi sedikit satu sinar. Contoh, kita ada 2 keadaan di sini yang baru-baru ini diumumkan oleh kerajaan. Maknanya daripada golongan yang pendapatan lebihan dalam 50 di antara 50 hingga 100,000, manfaat sebanyak 2% potongan ini dapat oleh
individu. Dan dalam konteks PMKS ini, kategori mikro mungkin akan mendapat manfaat dalam konteks 100,000 pertama sebanyak 2%. Jadi dalam konteks anggaran kasar mengikut bracket masing-masing di antara 400 hingga 1,000 lebih dalam konteks untuk setiap PMKS ini akan dapat manfaat di sini. Jadi jika tadi 1,000 dah dapat grant, ditambah anggaran 1,000 lagi ataupun 1,000 lebih lagi, ia pasti memberi satu sinar. Cumanya dalam konteks penjimatan cukai ini, refleksi cukai ini berlaku pada tahun berikutnya. Taksiran 2023 akan berlaku pada tahun seterusnya. Walaupun kita tengok agak lambat di sini, tetapi dalam konteks mikro ini boleh merancang dalam konteks akan ada penjimatan cukai sebanyak contoh 1,000 lebih ini. Jadi boleh dimasukkan awalan dalam konteks operasi sebagai salah satu aliran tunai kos operasi syarikat itu sendiri. So kerana boleh memberikan sedikit nafas lega untuk mereka memulakan menghidupkan kembali perniagaan mereka apabila terkala orang sekarang ini tidak mampu untuk membeli harga barangan yang melambung naik tinggi sebabkan oleh keadaan inflasi dan sebagainya. Dah pasti. Satu lagi Tuan, kalau boleh kongsikan berkenaan skim pinjaman kepada pengusaha kecil di bawah tekun yang khususnya Bumi Putra Wanita Belia dan sebagainya, ada peruntukan sebanyak 300 juta ringgit. Jadi bagaimana dalam pengagihan ini, kalau boleh kita nak pastikan tidak ada kerenah birokrasi yang terlalu panjang dan sebagainya, terutama kalau kita nak cakap berkenaan dengan konteks wanita, ibu tunggal, pengusaha PMKS mikro. Jadi mereka sebenarnya memerlukan sesuatu yang lebih pantas, yang lebih cepat dan juga tuntas untuk mendapat bantuan-bantuan seperti ini. Kadar segera untuk memastikan mereka tidak menjadi mangsa ataupun terjerumus seperti penutupan kedai dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya perkara yang dilakukan oleh pihak agensi dan kejabatan untuk memastikan agar kerenah birokrasi ini kurang dan mempercepatkan lagi bantuan ini kepada mereka? Okey, kita telah menginjak satu paradigma yang positif sejak daripada COVID. Contoh pembahagian BSH, BPN, maknanya pengkreditan terus kepada target group dalam konteks ini merupakan satu positif berbanding kalau kita tengok belasan tahun yang lalu dalam konteks itu. Jadi harapan untuk kali ini juga kita perlukan lebih kalau boleh kita tak naklah ibu tunggal, EQ di bandar maupun terutama di luar-luar bandar dengan contohlah terpaksa mengisi borang yang panjang contoh ataupun terpaksa pergi ke pusat komuniti tertentu, pengesahan tertentu. Jadi mereka-mereka ini untuk mengisi borang itu sendiri, untuk pergi tempat ke mana-mana pusat itu sendiri adalah satu kos. Apatah lagi dengan gaji harian, terutama kepada mereka sama ada pekerja ataupun pengoperasi yang gerai-gerai contoh. Jadi it's a loss of income untuk walaupun beberapa jam satu hari untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi kita perlu melihat dalam konteks ruang lingkup mikro PKS ini sendiri. Apakah cabaran jadi yang mereka hadapi. Jadi kekurangan red tape mudahkan proses itu sangat ditagih sebenarnya untuk kepada PMKS terutama dalam konteks mikro ini. Kita dapat saksikan sebenarnya perubahan dari tahun ke tahun bagaimana ini dipermudahkan. Jadi kita mengharapkan ke pihak kerajaan ataupun jabatan agensi yang bertanggungjawab untuk mengagihkan sebarang dana ataupun insentif yang diberikan oleh kerajaan dalam bajet 2023 ini dapat dipermudahkan supaya mereka boleh menerima bantuan tersebut dengan cepat dan seterusnya boleh menghidupkan kembali perniagaan mereka. Satu lagi, kalau kita nak bercakap dalam konteks perniagaan PMKS bersaiz sederhana, barangkali mereka akan pergi ke bank-bank untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya, untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan dan sebagainya. Tapi ada isu sedikit di sini, kadang-kadang ada munculnya satu individu yang mengatakan mereka mempunyai orang kata pertalian yang kuat dengan pekerja-pekerja ataupun pegawai bank ini dan para peniaga ini perlu melalui mereka sekiranya mereka ingin mendapatkan pinjaman tersebut dengan kadar yang segera. Ini menimbulkan sedikit isu kerana dilihat seperti ada seolah-olah ada orang tengah yang tidak rasmi yang cuba bergerak atas nama membantu para peniaga ini. Mungkin pandangan Tuan sendiri berkenaan dengan situasi yang berlaku. Okey, jika kita nak reflect balik apa yang berlaku sebelum-sebelum ini dahulu, maknanya kita mungkin dalam konteks PMKS ni masyarakat telah terbiasa dalam konteks amalan terdahulu. Maknanya segala permohonan melalui pusat-pusat sehenti, masyarakat, ada wakil-wakil yang datang menemui mereka di luar bandar terutamanya. Jadi amalan ini telah terbiasa dan mereka yang di luar bandar ini masih lagi kadang-kadang beranggapan inilah proses yang sepatutnya berlaku.
Walhal pada konteks kita dalam Alaf ini, saya boleh katakan dalam 5 ke 10 tahun terakhir ini, kita telah banyak perubahan yang berlaku dan sebenarnya tidak perlu lagi, tiada lagi pihak-pihak ketiga yang sah, yang mewakili sama ada kementerian ataupun bank ini, kecuali daripada kaki tangan mereka itu sendiri. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh peniaga-peniaga ini adalah lebih cakna, kan, bertanya kepada mereka sekeliling dan sekiranya di-approach oleh contoh syarikat A, kementerian A, maknanya Google cari, sekarang dah boleh Google, kan? Google cari nombor telefon, minta pengesahan. Jika tiada orang kata tak tahu macam mana nak gunakan, jadi minta tolong anak-anak jiran ataupun masyarakat kampus kita. Itu adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan sebenarnya. Kadang-kadang ialah mak ayah meniaga kampung ni, mereka tak berapa cakna atau bersedar tentang kehadiran pihak-pihak ataupun orang tengah ini, dan seterusnya boleh jadi ia akan melambatkan proses dan akan berlaku sebarang penyelewengan di antara tengah tu. Kita tak tahu, kita nak mengurangkan. Kalau kita boleh berurusan secara terus dengan pihak bank, itulah yang sememangnya digalakkan. Okey, satu lagi kalau kita nak kongsi berkenaan dengan peniaga PMKS, apabila mereka menerima sebarang bantuan, terdapat potongan cukai dan sebagainya, adakah terdapat keperluan untuk mereka merombak kembali perniagaan mereka seiring dengan bentuk-bentuk bantuan dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan ini? Okey, sebarang bentuk rombakan, penyusunan model bisnes tertentu sebenarnya tertakluk kepada kesihatan perniagaan itu sendiri, ataupun the health check of that business. Jadi maknanya sini keperluan tersebut adalah mengikut perniagaan itu sendiri. Sekiranya perlu, PMKS ini boleh memohon bantuan dalam konteks banyak kursus-kursus di luar sana, contohnya tekun dan banyak lagi. Kita sedia maklum bahawa PMKS ini secara umumnya mikro ataupun sederhana ini tidak punya kapasiti seperti syarikat-syarikat korporat luar di sana. Maknanya mereka ada unit-unit tersendiri, strategic division tersendiri yang mampu melakukan unjuran, analisa dan sebagainya dalam konteks ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh PMKS Mikro ini adalah pertamanya mohon pertolongan sekiranya perniagaan mereka dalam keadaan yang meruncing atau getir dalam konteks ini. Yalah. Sebab kita tak ada pukul sama rata, ada perniagaan yang boleh hidup, ada perniagaan yang tidak boleh hidup. Jadi anda perlu melihat sebenarnya keadaan perniagaan anda itu, sekiranya perlu merombak, silalah lakukan yang demikian, buat yang terbaik untuk perniagaan anda semua. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Muhammad Faisal Abdul Malik selaku penganalisa korporat dan juga perniagaan untuk kita berkongsi berkenaan dengan topik ini pasca banjir, bagaimana kita boleh berikan sokongan dalam sektor perniagaan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak topik menarik kita akan kupaskan untuk anda.